Okay, sekarang semuanya ada dekat sini ya. I hope so everyone is here. Okay. So how do you do? Okay, school also going to start soon. I think so within 1 more month, right? Okay, so next month you will start to enter face-to-face learning. Akan start what we call our physical class. So how's your science going on? Macam mana science so far dekat sekolah? Semuanya okay? Ada masalah ke? All fine, no problem. Okay, students, semuanya okay, right? Okay, please tell me something, guys, so I can read in your chat. Okay, semuanya okay ke? On the previous chapter, dalam bab mana sekarang? Semuanya faham ke? Yeah, I'm fine, I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, I just hope all of you safe and sound. Saya haraplah semuanya selamat kat situ, semuanya sihat ya. Sebab sekolah dah nak bermula, okay, tak lama lagi. Alright, student, jom saya rasa baik kita start dekat mana kita berhenti ya. Okay, minggu lepas student cikgu masih ingat lagi kita berhenti dekat sistole dengan diastole. Iaitu ventricle mengecut dan mengendus 120/80. Ingat lagi kan benda tu student? Okay. Lepas tu saya menunjukkan perbandingan antara sistem respirasi manusia, sistem peredaran darah manusia, ikan dan amfibia. Okay, saya menunjukkan perbezaan dekat situ. Baik, hari ini kita nak fokus kepada apa? Hari ini student kita nak masuk kepada bahagian darah manusia. Okay, that is what we going to learn today. Okay. Hari ini kita akan masuk dekat bahagian darah manusia. This is what we going to learn today. Baik student, kamu kena ingat sesuatu benda kat sini, benda penting. Apabila saya sebut darah, when I mention the word blood, darah merupakan sejenis apa student? Okay, saya tulis pathway dia dulu kelas, kita tengok dekat sini. Jika satu bermaksud sel, jika banyak dia bermaksud tisu. Okey, jika banyak tisu dia bermaksud apa? Organ. Jika mempunyai organ yang banyak, okey, dia dikenali sebagai sistem, dan sistem yang banyak dia dikenali sebagai organisma. Maka kelas, apabila saya sebut perkataan, okey, apabila saya sebut perkataan darah, when I mention the word blood, so, darah adalah apa kelas? Adakah dia merupakan sejenis sel? Adakah dia merupakan sejenis tisu, organ, sistem ataupun organisma? Darah merupakan sejenis apa? Nota, okey. Nota saya akan bagi secepat mungkin. Tengah buat lagi, okey. Saya masih lagi buat lagi nota. Okey, jangan risau, akan dapat. So, apabila saya sebut darah, darah adalah apa kelas? Quickly, you can check. You can give me the answer. Adakah dia sejenis sel, tisu, organ atau sistem atau organisme? Darah adalah apa? Getting some feedback over here. Darah merupakan sejenis campuran sel. Ada yang kata organisme. Okay, Azlan give me the right answer. Azlan at 7900. Darah merupakan sejenis tisu. Jawapan dia adalah darah merupakan sejenis tisu atau lebih senang dikenali sebagai tisu penghubung nama dia. Ingat, darah merupakan sejenis tisu atau lagi tepat dikenali sebagai tisu penghubung. Baik kelas, kita tengok dekat sini ya. Darah manusia ni dia terdiri daripada dua komponen utama. Apabila saya sebut darah, dia terdiri daripada dua komponen utama. Komponen pertama dia adalah dia merupakan sejenis plasma. Komponen kedua dia merupakan sejenis sel. Okey? Tengok dekat sini student, saya tulis kat sini. Okey? Apabila kita ambil darah, kita boleh pecahkan darah kepada dua bahagian. Bahagian pertama kelas dia dikenali sebagai plasma. Bahagian kedua pula dia dikenali sebagai sel. Jika kita ambil plasma ni merupakan sejenis cecair yang berwarna kuning. Okey, plasma ni cecair, dia bukannya sel.
Dan berapakah komposisi plasma? Komposisi plasma merupakan 55%. Ingat komposisi dia. Kalau saya suruh you ingat, pastikan kamu ingat. Dan student, apabila kita masuk ke bahagian sel ni dibahagi kepada 3, iaitu sel darah merah, kedua, sel darah putih, dan ketiga, dia dikenali sebagai platelet. Okey, benda ni memang disuka tanya student. Okey, bahagian sel ni memang disuka tanya dah. Berapakah komposisi dia? Jika yang ini 55%, maka sel merupakan 45%. Okey, apa yang disuka tanya dekat sini? Dengar betul-betul student Okey, dengar. Make sure you pay attention. Yang ni student apa yang disuka tanya dekat bahagian sel adalah nombor 1 kelas Okay, the first one, what you supposed to know adalah gambar raja dia. Okay, kamu perlu tahu gambar raja. You supposed to know how does it look like. Bentuk dia, kalau sel darah merah, bagaimana bentuk dia? Kalau sel darah putih, bentuk dia tu macam mana? Kalau platelet, bentuk dia tu macam mana? Dia akan tanya. Okay, dia akan tanya student. Okay, selepas dah tahu gambar raja, keduanya student, kamu perlu tahu fungsi sel tersebut. Kalau sel darah merah, apa fungsi dia? Kalau sel darah putih, apa fungsi dia? Kalau platelet, apa fungsi dia? Dia akan tanya. Jadi ingat dua benda Dua benda penting dekat sini adalah apa? Kamu kena tahu, darah ni terdiri daripada 2 komponen. Satu plasma dan lagi satu adalah sel. Okey, plasma ini pula merupakan sejenis bendalih yang berwarna kuning. Okey, dah settle. Manakala sel ni terdiri daripada 3 jenis sel yang berlainan. Sel darah merah, putih dan platelet. Apa yang kita perlu tahu daripada sini? Kamu perlu tahu gambar raja dia. Kalau sel darah merah, bagaimana bentuk dia? Sel darah putih, bentuk dia macam mana? Platelet, bentuk dia macam mana? Dah tahu gambar raja dia, dah tahu bentuk dia. Kedua adalah fungsi sel-sel tersebut. Boleh faham setakat ini? Kemudian student, tengok dekat sini student. Sel kita dah tengok, sel darah merah, putih dan platelet. Nama tisu pun kita dah tahu. Nama tisu tu dikenali sebagai tisu penghubung. Maka organ yang terlibat adalah jantung. Kena ingat. Okey. Selain daripada jantung, kita ada saluran darah. Okey, minggu lepas ke minggu sebelum tu student, kita dah belajar saluran darah. Saluran darah ada berapa student? Secara am. Okey. Generally, saluran darah ada berapa? You can give the answer in chat. I just want to check. Okay, quickly. Saluran darah ada berapa? Kalau boleh, sertakan dengan nama saluran darah tersebut. Ada 1 ke, ada 2 ke, ada 3. Okay. And then you tulis angka dia, lepas tu bagi tahu nama-nama saluran darah tersebut. Ni penting student Ada berapa? Saluran darah ada berapa? Okey, saluran darah student ada 3. Apakah 3 saluran darah tersebut? Okey, yang pertama nama dia adalah arteri. Yang kedua nama dia adalah vena. Dan yang ketiga nama dia adalah kapilari. Okey, ingat. Ini adalah saluran darah. Ingat arteri, vena dan kapilari. Ini merupakan saluran darah. Nama sistem adalah apa? Sistem peredaran darah. Contohnya kalau manusia, okey. Manusia sistem dia apa? Sistem peredaran darah ganda 2 yang lengkap. Kena ingat nama dia student. I repeat again, kalau human being, kalau manusia, dia dikenali sebagai sistem peredaran darah ganda 2, tertutup dan lengkap. Okey, kenapa saya kata ganda 2? Sebab darah keluar masuk jantung sebanyak berapa kali? 2 kali. Dan kenapa lengkap? Sebabnya adalah kelas darah yang kaya dengan oksigen.
dengan darah yang kurang oksigen ni, dia tidak akan apa? Tercampur. Soalan saya adalah, kenapa dua-dua darah ni tak campur kelas? Sebab terdapat suatu bahagian dekat jantung yang membahagikan dua-dua darah ini. Apakah nama bahagian tersebut? What is the name of that part which is divide the oxygenated and deoxygenated blood? Apa nama bahagian tersebut, student? Give me the answer. Quickly, apa nama bahagian tersebut? Dia boleh tanya dalam exam class. Okay, Arun Kumar, you give me the right answer. Selain daripada Arun Kumar so far, Arun Kumar saja bagi tahu. Okay. Hemant, give me the right answer. Okay, Tanuja, you give me the right answer. Lagi? Dia akan tanya soalan ni, student. I repeat again. Bahagian jantung yang membahagikan darah beroksigen dan kurang oksigen. Apa nama bahagian jantung tu? Okay, Sivaram Rao, give me the right answer. Jawapan dia, kelas, ingat. Jawapan dia adalah septum. Okay, jawapan dia adalah septum. Okay, septum yang membahagikan daripada darah ni tidak tercampur. Okey, ingat student septum nama dia Okey. Sekarang student, kita nak menguji darah. Kita nak tahu komposisi darah. Then we want to know this. Usually darah manusia berwarna merah. Tetapi dalam warna merah tu, dia ada beberapa peringkat dia. It contain its own position. Dia ada position dia dalam darah manusia. Dan darah manusia ni kita boleh asingkan mengikut sel. Saya ulang lagi sekali, kita boleh asingkan darah kita kepada komponen-komponen dia. Nanti student, dia akan tanya satu soalan. There will be one question they will ask. Berikan kaedah. Dia akan tanya soalan seperti ni. Berikan nama kaedah yang boleh mengasingkan darah. So I'm asking you, what is the name of the kaedah? Siapa yang dah belajar dekat sekolah atau siapa dah belajar sendiri, maybe you know. Don't try to refer to any book. Jangan tengok buku teks, jangan tengok buku nota. I'm asking you, student. Okay, repeat the question again. Berikan nama kaedah yang kita boleh asingkan darah mengikut komponen dia. Apa jawapan dia? Apa nama kaedah tersebut, student? Cepat. Kalau boleh jawab. Semua boleh dengar, Okay, Arun Kumar. So far, okay, you are the one give me the right answer. Lagi? Tadi pun Arun give me the right answer. Cepat, student. Okay, type and send it to me. Be quick, be quick. Kaedah apa tu? You just cuba. Kalau salah pun tak apa. Okay, cuba. Okay, Arun Kumar give me the right answer. Selain daripada Arun Kumar, who else? Siapa lagi? Apakah nama kaedah tersebut? Okay, kaedah yang digunakan untuk memisahkan darah kepada komponen-komponennya. Okay, Ashwa give me the right answer so far. This one, darah yang kita dah keluar daripada badan dia, Okay. Okay, Rashwida give me the right answer. Monish pun give me the right answer. Jawapan dia, student, dengar, saya nak kamu ingat, kalau dia tanya soalan ni, pastikan student kamu dapat jawab. Nama kaedah tu dikenali sebagai, okay, dia dikenali sebagai kaedah emparan. Ini nama dia. Okay. Kaedah emparan. E-M-P-A-R-A-N. Make sure spelling kamu betul. Okay, apa nama kaedah? Kaedah emparan. Okay, you tengok kaedah emparan ni, dia memisahkan darah kita mengikut komponen-komponen dia tersendiri. Macam mana komponen-komponen ni boleh terpisah? Macam mana kita boleh pisahkan komponen-komponen tersebut? Sebab plasma, sel darah merah, sel darah putih,
dan juga platelet. Dengar kelas macam mana kita boleh pisahkan dia? Kaedah emparan. Macam mana kaedah emparan ni berfungsi? Tengok sini. Kita boleh pisahkan plasma, sel darah merah, putih dan platelet. Macam mana kelas? Sebab setiap benda-benda dalam ni dia mempunyai, ni keyword dia kelas, ketumpatan. In English we call density. Dia mempunyai ketumpatan yang tersendiri. Logically we know, kita dah belajar benda ni form 1 and form 2. Sesuatu benda yang paling tumpat dia akan pergi ke bawah. Okey, sesuatu cecair ataupun gas yang kurang tumpat dia akan pergi ke mana? Dia akan berada di atas. Contohnya kelas hasil campuran minyak dan air. Jika kita ambil minyak dan air, dia tidak akan tercampur. Air di bahagian bawah, minyak di bahagian atas. Kenapa? Sebab air lebih tumpat, minyak kurang tumpat. So akan nampak ada dua layer, ada dua lapisan dekat situ. Same goes to this one. Kita akan lakukan kaedah emparan. In English, we call centrifugal. Okay? Siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris, nak tahu ni nama dia centrifugal method. Macam mana kita boleh pisahkan mengikut ketumpatan. In English, we call different densities. Boleh faham setakat ini, student? Siapa yang faham? Okay, show me the thumbs up, guys. Siapa yang boleh faham setakat ni, okay? Show me the thumbs up, okay? Boleh faham ke tak? Semuanya okay, No problem, So, guys, ingat tau. Saya repeat lagi sekali. Darah merupakan sejenis tisu penghubung. Kenapa dia dikenali sebagai tisu penghubung? Sebab di dalam sel, di dalam darah, kita ada plasma, kita ada sel. Sel dia bahagi kepada 3. Berapa komposisi? 45. Plasma sejenis cecair kuning. Berapa komposisi? 55. Macam mana kita dapat pisahkan? Kita pisahkan menggunakan kaedah emparan. So later, apabila kita masukkan darah, you akan nampak semua ni berwarna merah. Selepas melalui kaedah emparan, kamu akan nampak terdapat 2 lapisan dekat sini. Lapisan atas ni merupakan plasma. Lapisan bawah ni merupakan sel darah. Kenapa sel darah ini lebih tumpat? Plasma cecair sahaja, dia kurang tumpat. So dia akan di atas, dia akan berwarna kuning pucat. Bahagian bawah ni kelas, dia berwarna merah. So what we do, kita akan keluarkan plasma, lepas tu kita akan buat emparan lagi sekali. Lepas ni kamu akan dapat 3 jenis sel tersebut. Boleh faham setakat ini, student? Can understand? Any questions, feel free to ask. I'm giving you the time to ask question. Ada soalan boleh tanya. Tak ada soalan, I think so we can proceed. So guys, remember everything what I wrote in front. Semua benda ni benda yang sangat-sangat penting. Shall we proceed to the next part, student? Boleh continue ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, sekarang kita pergi kepada sel-sel dia. Ada student yang tanya apa tu platelet, apa dia tu sel darah merah. Okey. I will teach you what does it mean by platelet and what does it mean by sel darah merah. Okey, tengok dekat sini student. Tadi cikgu dah cerita. You keluarkan darah, okey? Darah kamu ni berwarna merah. Kamu akan masukkan ke dalam mesin. Mesin apa nama dia tu? Dia dikenali sebagai mesin emparan. Dia akan berpusing dengan laju. Selepas dipusing dengan satu kelajuan yang tinggi, kamu akan dapat 2 jenis lapisan. Lapisan atas merupakan plasma, lapisan bawah merupakan sel darah. Manakala antara sel darah itu pun student, dia ada 3 lapisan macam ni. Paling atas adalah platelet. Diikuti oleh sel darah putih, paling bawah adalah sel darah merah. Can understand, So far can understand, right? Okay, come we continue with the next part. Don't need to worry, I'm still doing the notes. By this week, ataupun by next week, Monday, you dah dapat nota tu dah. Okay, jangan risau. You akan dapat nota. Okay, what they asking over here? Next class, saya sudah bagi tahu dekat sini. Apa yang kamu perlu ingat? Gambar raja. Selepas gambar raja adalah apa?
fungsi. Dia mas, okey, pasti dia akan tanya benda ni dalam exam. Dia akan tanya pasal gambar raja, lepas tu dia akan tanya pasal fungsi. Okey, student, tengok dekat sini. We just go to the first thing first. First, kita ambil sel darah merah. Apabila saya sebut sel darah merah, what is the first thing comes to your mind? Apabila saya sebut sel darah merah, what is the first thing comes to your mind? I just want to test your knowledge. Apakah benda pertama yang datang kepada fikiran kamu? You can type. Red blood cell, this is the first thing comes to your mind. What is it? Okay, continue. Bentuknya, kumpulan darah. Okay. I'm just looking for the one keyword. Mengandungi oksigen. That's Siva. Sivaram Rao. Give me the right answer. Hamnat, macam cakera. Okay, warna merah. Baguslah student. So you dapat mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okay, Sharvindra, give me the right answer. Bagus. Okay, tengok dekat sini student. First, saya dah bagi tahu gambar raja dia. Okay, bagaimana bentuk gambar raja sel darah merah. Tengok sini kelas. I'm talking about sel darah merah. Okay. Sel darah merah ni kelas, beginilah gambar raja dia. Okey. Daripada atas, dia akan kelihatan seperti ini. Jika kamu tengok bahagian sisi student, okey, bahagian sisi dia kelihatan seperti ini. Okey. Ini merupakan gambar raja dia daripada bahagian sisi. Ini merupakan gambar raja dia daripada bahagian atas. Okey, kamu kena ingat. Ini bentuk ini merupakan dikenali sebagai bentuk tulisan cakera. Dwi cekung nama dia. Okay. In English we call biconcave disc in shape. Dalam bahasa Melayu, cakera dwi cekung. Okay. Biconcave disc in shape. Okay. Itu benda pertama. Benda kedua kelas, bagi sel darah merah, dia tidak mempunyai nukleus. Jika kita ambil sel, biasanya sel mempunyai nukleus. Okey? Jika ni kita ambil sel ni biasanya mempunyai nukleus, tetapi sel darah merah ni dia tiada nukleus. Dia tidak mengandungi nukleus. Okey, kenapa sel darah merah tidak mengandungi nukleus? Jawapan dia kelas saya, tengok dekat sini. Kamu nampakkan bahagian atas. Dekat bahagian atas, ini merupakan tempat di mana oksigen akan melekat. Okey, tengok betul-betul. Ini merupakan tempat di mana oksigen akan melekat. Jika kita ada nukleus dekat situ, kita tidak mempunyai tempat untuk pelekatan oksigen. Okay, I repeat again. Jika sel darah merah manusia, if you red blood cell, okay, sel darah merah manusia ni mempunyai nukleus. Let's say dia ada nukleus, kita tiada tempat untuk oksigen gabung di atas dia. Jadi, untuk mengelakkan benda ni daripada berlaku, sel darah merah dia tiada nukleus. Kenapa? Sebab dia nak memberikan luas permukaan yang besar. That is the keyword. Kenapa tiada nukleus? Jawapan dia adalah memberi luas permukaan yang besar. Inilah jawapan dia. Dia nak memberikan luas permukaan yang besar untuk pastikan oksigen dapat gabung atau melekat pada sel darah merah. Itulah jawapan dia. Kalau dia tanya, pastikan kamu dapat jawab. So, apa ciri-ciri pertama dia? Bentuk dia adalah berbentuk dui cekung ataupun dikenali sebagai cakera dui cekung. Yang kedua pula kelas, dia tidak mempunyai nukleus. Kenapa dia tidak mempunyai nukleus? Sebab dia memberikan luas permukaan yang besar supaya oksigen dapat melekat atau bergabung atasnya. Boleh faham setakat ni student?
Gambar raja pun cikgu dah bagi. Ciri-ciri dia pun cikgu dah bagi. Ada soalan, you boleh tanya sekarang. Cikgu bagi masa 1 minit. Apa you nak tanya? Tanya soalan daripada apa yang kita belajar setakat ni, student. Okay, you can ask a question from what you have learned until here. You can ask. Ada soalan boleh tanya. Quickly, I'm giving you this time to ask. Kalau tak ada, maybe ada student tanya, cikgu, ulang maksud septum. Okay. Septum ni merupakan sejenis otot. Dengar Septum ni merupakan sejenis otot yang berada di bahagian bawah jantung. Nama itu adalah ventricle. Okey, bahagian jantung bawah ni nama dia ventricle. So dia berada di tengah-tengah untuk memastikan darah yang kaya dengan oksigen dan darah yang kurang oksigen ni daripada tercampur. Okey, dia tak nak dua-dua darah ni tercampur. Oksigen means sebelah kiri oksigen. Yang tersedia oksigen adalah sebelah kanan. Dia tak nak dua-dua ni bercampur. Pasal tu dia ada septum. Okey, septum ni terdiri daripada sejenis otot. Lepas tu ada lagi seorang student. Apakah bahan-bahan terlarut di dalam darah? Okey, daripada kita sebut darah, baik kita sebut plasma. Okey, di dalam plasma dia mengandungi pelbagai benda-benda yang di dalam dia, yang larut di dalam plasma. Okey, mana satu Yuna saya repeat? Could you please be specific? Okey, ada seorang student tanya, sir, will they ask in exam to namakan struktur sel tu with gambar raja? Depends, brother. Yes, maybe they will ask. Okey, dia boleh tanya soalan itu, boleh. Okey, pasti dia boleh tanya. Sometimes dia akan suruh kita lukis, sometimes dia akan bagi lukisan gambar raja itu, lepas tu dia akan tanya kita namakan lukisan tersebut. Ada juga dia boleh tanya student. Okey, dia boleh tanya. Okey, now without further ado, jom kita go to the next part. Ada seorang tanya, the red blood cell and nucleus. Okey, red blood cell tiada nucleus. Kenapa red blood cell tiada nukleus? Sebab saya dah bagi tahu dah. Apa fungsi sel darah merah? Untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey, untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Jadi dia perlu memastikan dia mempunyai ruang yang besar untuk oksigen duduk. Jika ada nukleus, dia tidak dapat duduk dekat situ. Boleh faham Jangan tanya dengan terlalu advance Okey, benda-benda kita tak belajar lagi semua tu jangan tanya. Tanya setakat apa yang kita belajar sahaja. Okey, ni ada seorang student bagi tahu jawapan dia, sebab sel darah merah perlu ruang yang besar untuk mengangkut oksigen. Exactly, sebab itulah dia tiada nukleus. Okey, sel darah merah dah habis. Sekarang kita fokus kepada sel darah putih. Okey, ingat sel darah merah ni dia digunakan untuk menghantar oksigen ke seluruh badan. Okey, sel darah merah kegunaan dia adalah untuk menghantar oksigen ke seluruh badan. Okey, dah finish. Sekarang kita fokus kepada sel darah putih pula. Apakah fungsi sel darah putih mengikut kefahaman kamu? What is the functions of red blood cell? Okey, ada student dah bagi tahu jawapan dia dah. Dan jawapan dia tu memang tepat. I just mentioned the student's name. Pavitran, give me the right answer. Sharvindra, give me the right answer. Lagi siapa ni? Agnes, Emily, give me the right answer. Azlan, very good Azlan. Dari tadi you bagi tahu jawapan yang tepat Okey. Hemant, you also give me the right answer. Okey. Very good. Saya dapat baca student yang hantar je lah. Kalau you hantar dengan banyak, you cannot read. I just ignore. We go to the next one. Okay. Alright, tengok dekat sini. Okay, before I proceed, student, can I erase this? Boleh padam ke? Please let me know, student. I can erase or not. So I want to proceed to the next one. Sebelum tu, kalau you nak salin ke, nak ambil screenshot ke, I'm giving you the time. Quickly take it. You want to salin or you want to take a screenshot? Okay, take it. Okay, I want to erase Okay guys, okay, I want to erase. Semua dah okay dah salin Okay, I want to erase right now. Ingat,
Sel darah merah, fungsi dia adalah untuk mengangkut oksigen. Ini dua merupakan ciri-ciri dia. Cakra duicekung tidak mempunyai nukleus kerana memberikan luas permukaan yang luas untuk memastikan oksigen dapat menduduki di atasnya. Okay, I'm going to erase it. Kalau ada beberapa soalan yang saya akan dapat baca tu, tolong maafkan saya sebab soalan ditanya tu banyak. Okey, saya akan baca mana yang saya nampak saja. Tapi ada beberapa student yang tanya soalan itu memang bernas. Sangat-sangat bernas. Jangan risau pasal nota kelas. Okey, kamu akan dapat nota tu. Okey. Seterusnya, ada yang student tanya apa tu bernas. Bernas means something like intelligent lah. Clever. Itulah maksud bernas. Okey, something which is makes sense. Jadi macam kelas bahasa. Okey. Look here. Now we focus on sel darah putih. Okey. Sel darah putih. Okey. Ingat sel darah putih, just remember one keyword. You ingat satu keyword tu dah cukup dah. Keyword dia adalah keimunan. Okey, keimunan. Ataupun kelas nak tahu, dia lebih senang dikenali sebagai sistem pertahanan. Sistem pertahanan badan lah. So remember the one word, keimunan sudah. Okay, defense mechanism in English we call defense. Immunity. Okay, immunity or defense. Immunity ni apa? Maksud immunity adalah dalam bahasa Melayu, dengar saya nak you faham macam ni Maksud immunity adalah, okay, in bahasa we call immunity means kamu ni diberikan suatu kuasa. Okay, orang lain tak boleh buat, kamu boleh buat. Orang lain dapat hukuman, dapat punishment, tapi you tak dapat. Itu maksud dia kamu menerima immunity. Boleh faham setakat ni? So, immunity means like a special power. Maka, sel darah putih ni, dia memberikan special power kepada kita. Dia memberikan suatu immunity, suatu kuasa kepada kita. Untuk apa? Untuk, tulis, jawapan dia lah untuk. Okay, untuk melawan serangan, okay, untuk melawan serangan penyakit. In English we call to fight against a disease. Okay, look here. Untuk melawan serangan penyakit, keimunan dia. Okay. Ada yang tulis dekat sini. Orang lain sakit tapi saya tak sakit. Macam tu ke? Exactly. Kenapa orang lain tu sakit? Kenapa you tak sakit? Tapi kamu dua-dua ada sel darah putih. That is a very good question over there. Jawapan dia adalah immunity kamu kuat. Stronger. Immunity mereka lemah. Pasal tu dia dapat jangkitan. Biasanya student, serangan penyakit ni, jangkitan ni disebabkan oleh tulis. Disebabkan oleh patogen. Patogen atau nama biasa ni kuman. Okay, patogen. Patogen means like virus, like bacteria, like protozoa, something like that. Boleh faham Sometimes student certain cases, dengar, certain cases keimunan kita ni tak cukup kuat. Pasal tu kita menerima suntikan. Nama suntikan tu adalah vaksin. In English we call vaccination. So apabila kita menerima suntikan, vaksin tu digunakan untuk membanyakkan. In English we use the word multiply.
You know what I mean by multiply, right? You darab, okay? So untuk memperbanyakkan sel-sel darah putih dalam badan kita, tujuan dia satu sahaja. Apa tujuan dia, student? Saya dah tulis dekat sini. Apa tujuan dia? Untuk melawan serangan penyakit. Dan biasanya student, vaksin ini akan disuntik. Dengar betul-betul, vaksin akan disuntik sebelum kita dijangkiti oleh penyakit tersebut. Bukan you terima apa kata suntikan vaksin selepas kena. No. Orang akan ambil vaksin sebelum kena. Boleh faham student setakat ni? Cikgu ajar ni boleh faham. Itulah nama dia suntikan vaksin. Ada student tanya, kenapa apabila kamu ambil suntikan vaksin sebelum kena penyakit, kamu dah ada keimunan. Boleh faham? Dah terima suntikan vaksin, sistem pertahanan badan dah naik dan kamu dah ada keimunan untuk melawan serangan penyakit. Tapi let's say kamu tak ambil suntikan vaksin. Kamu dah kena penyakit. Kamu boleh ke lawan dia? Tak boleh. Boleh faham setakat ni student? Don't ask question first guys. I give you time to ask question. Now you guys listen first. Dengar dulu. Nanti boleh tanya soalan. Dengar dulu apa yang cikgu mengajar. Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Okey, kami continue. Nanti cikgu akan bagi masa untuk tanya soalan. Okey, boleh nanti cikgu akan boleh tanya soalan. Okey, dengar. So ingat sel darah putih, ingat keimunan, sistem pertahanan badan. Okey, melindungi badan kita daripada penyakit. Dan bukan saja itu. Walaupun you dapat penyakit, kamu boleh apa? Walaupun dah dapat penyakit, kamu boleh apa? This is the good part of it. Satu, untuk melawan serangan penyakit. Lagi satu student yang bukan melawan serangan penyakit. What we call, okay, untuk melawan serangan penyakit. One more, untuk sembuh. Sembuh daripada jangkitan tersebut. Okay, ada dua kategori. Listen to me student. Dengar betul-betul. Ada dua kategori. Kategori pertama, kamu takkan dapat penyakit tu. Sebab apa? Sebab keimunan kamu ni terlalu kuat. Kategori kedua, kamu akan dapat penyakit tu. Okey, kamu akan dapat. Tetapi badan kamu ini akan menghasilkan sel darah putih yang banyak untuk sembuh. So you able to recover from that disease. Example lah, I'm giving you a very good example. Chickenpox. Semua pernah kena chickenpox tak? Okay, siapa yang pernah kena chickenpox? I think so, you know. Chickenpox ni, you cannot shield. Okay, you cannot protect yourself from chickenpox. Jika you pergi visit rumah siapa yang ada chickenpox, you akan kena. Apabila you kena, kamu pun akan jatuh sakit. So semasa you jatuh sakit, sebenarnya badan kamu ni dia tengah memperbanyakkan sel darah putih. Lepas tu student, kamu akan sembuh daripada jangkitan tersebut. Lepas tu kamu akan kena lagi ke? Kamu takkan kena lagi. Kenapa kamu takkan kena lagi? Sebab sel darah putih tersebut dia akan simpan benda tu sebagai memori. You know what I mean by memory, right? It's like already saved inside your mind. Same thing happen over here. So ada dua. Satu, sebelum you kena, dia dah mempertahankan. Itu pertama. Kedua, kamu akan kena. Lepas tu kamu takkan kena benda tu lagi sekali. Ada faham student? Kita hidup sampai sekarang, sejak you lahir, sampai saat ni kita hidup disebabkan oleh benda ni lah student. Sebab udara di sekeliling kita ni bukan saja ada gas oksigen atau karbon dioksida. Udara di sekeliling kita ada berjuta-juta mikroorganisma.
Dan mikroorganisma ni dia masuk macam mana? Melalui mulut, melalui hidung, melalui makanan yang kita makan, melalui minuman yang kita minum. So dia masuk. Apabila dia masuk, adakah kita jatuh sakit? Tak. Kenapa? Disebabkan oleh sel darah putih kita. But sometimes kamu akan jatuh sakit. Kenapa? Sebab jangkitan tersebut merupakan patogen yang sangat-sangat bahaya ataupun sistem keimunan kamu lemah. Ada faham student setakat ni? Ada student bagi tahu seperti COVID. Kita ambil COVID-19 ni. Okey? COVID-19 ni orang kena, ya orang mati pun ada, tapi bukan semuanya mati. Jika 100 orang kena, lebih kurang 2 orang mati. Atau 3 orang mati. Apa terjadi kepada selebihnya? Lebih kurang 97-98. Dia hidup. Dia sembuh. Boleh faham student? Boleh faham setakat ni? Jadi, kematian ni berlaku bila-bila sahaja. Saya tidak boleh mengatakan bahawa sistem keimunan mereka lemah. Okay, you cannot say like that also. Dia ada pelbagai faktor-faktor yang lain juga. Maybe dia ada penyakit lain seperti penyakit diabetes, maybe seperti cancer, maybe seperti liver failure, and then you dapat penyakit seperti ni. So, mestilah you tidak dapat mengatasi. Boleh faham student? Can understand or not? Can you show me thumbs up kalau you faham student? Can understand? I know this topic is very interesting. Okay, inilah sistem pertahanan. Okay, sekarang kita pergi kepada bentuk dia. Bagaimanakah bentuk sel darah putih? Sel darah putih ni bentuk dia kelas tidak tetap. It doesn't have a fixed shape. Dia boleh berubah-ubah. Kalau dia suruh you lukis, you boleh lukis mengikut suka hati kamu. You nak lukis bintang ke, you nak lukis bulat ke, you nak lukis petak ke, it's up to you. Sebab dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bukan itu sahaja. Sel darah putih ini, dia mempunyai nukleus. Sel darah putih ada nukleus. Boleh faham setakat ini? Ada student tanya, tapi cikgu, kenapa sel darah putih ni 1% sahaja? Ada tujuan dia. Kenapa kau? Dengar. Dengar betul-betul. Okey, cikgu lukis kat depan. Ni saya nak jawab kepada student yang tanya soalan tu. Kenapa dikurang daripada 1% sahaja? Okey. Tadi saya sudah beritahu kan, sel darah putih ni dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Anggaplah ini merupakan bentuk dia. Dan ini merupakan bakteria. Boleh faham Ini merupakan bakteria. Maka sel darah putih ni dia dah dapat tahu kedudukan bakteria. Maka apa dia akan buat? Dia akan pergi kepada bakteria, dia akan telan semua bakteria ni. Tengok, ini merupakan sel darah putih, ini merupakan bakteria. So dia akan pergi dekat mikroorganisma, dia akan telan. Okey, dia akan telan. Selepas dia telan, dia akan bunuh semua bakteria ini. Boleh faham? Selepas bunuh, so no more bakteria, kamu pun sihat. Inilah tujuan dia. Tetapi, dengar-dengar. Okey, tetapi jika lingkungan dia tu terlalu banyak, jika sel darah putih ni terlalu banyak, dia bukan saja akan makan mikroorganisma, dia mula serang sel darah merah kita pun. Ada faham tak apa yang cikgu cakap? Apabila sel darah putih ni banyak, dia bukan saja akan menyerang mikroorganisma, malah dia akan makan sel darah merah kita sendiri. So apa yang akan berlaku jika dia serang sel darah merah kita? Kandungan oksigen akan berkurang. Kita tidak dapat menghasilkan tenaga. Dan nama penyakit tu dikenali sebagai leukemia. Pernah dengar tak perkataan leukemia? Leukemia merupakan sejenis kanser. Kanser apa? Kanser darah. It's a type of blood cancer. Salah satunya like what I'm showing over here. Bilangan sel darah putih
dia melebihi daripada sel darah merah. Cannot be like that. Okay, cannot be. Kenapa? Sel darah putih ni dia perlu makan mikroorganisma saja, tetapi disebabkan dia terlalu banyak, dia pergi makan kita punya red blood cell also. Boleh faham So we want to avoid from that thing from happening, okay? So itulah dia punya explanation. Okay, but quite rare lah benda ni, quite rare. Alright. Boleh faham setakat ni student? So ingat, apakah fungsi sel darah putih? Ke-imunite, sistem pertahanan badan. Ciri-ciri dia, dia tidak mempunyai bentuk yang tetap dan dia mempunyai nukleus. Boleh faham? So, macam mana sel darah putih bertambah? Sebab penghasilan dia tu terlalu banyak. Dia ada, okey, dalam badan kita, okey, di dalam badan kita ada beberapa tempat di mana sel darah merah, sel darah putih semua dihasilkan. Salah satu tempat dia adalah sumsum tulang. In English we call bone marrow. Inilah tempat di mana sel darah putih, sel darah merah semua dihasilkan. Ingat apa nama tempat itu? Sumsum tulang. In English we call as a bone marrow. Dekat sini kelas, let's say dia menghasilkan sel darah putih dengan banyak. That means you have a problem over that. Ratio tu kena betul. How do we know that white blood cell is eating our red blood cell? Okay, how do you know? Very easy. Blood calculation. You go to a clinic, hospital. Let's see, dia dah tunjuk simptom-simptom dia. What the doctor will do? Dia akan ambil you punya blood sample, dia akan hantar kepada makmal. Lepas hantar kepada makmal, tadi kita dah baca dah kaedah apa? Emparan. So dia akan buat kaedah emparan, lepas tu dia akan masukkan dalam satu mesin. Mesin tu keluarkan dalam bentuk digital. Berapa red blood cell kau? Berapa white blood cell kau? Dekat situ dia akan tulis. Ini normal, ini abnormal. So you compare. Berapa you punya kandungan sel darah merah dan berapa kandungan sel darah merah yang normal. Okay, you compare. Kalau dua-duanya hampir sama, you are normal. Jika kandungan sel darah merah kamu kurang, putih naik, that means you having a problem. Understand? Apa simptom dia? Simptom dia adalah kamu akan rasa penat, muka jadi pucat, sama seperti anemia. Simptom-simptom itu sama seperti anemia. Sebab maksud anemia pun adalah badan kekurangan sel darah merah. Okay, sama seperti anemia. What do you do? Go to the clinic or go to the hospital, take your blood sample. So what do you do? The cytologist will send your blood sample kepada makmal. Lepas tu dia akan buatlah. Boleh faham Okay, itu adalah sel darah putih. Now we need to focus one more thing. One more cell. Apakah nama sel tersebut? Quickly student, one more cell. What is it? Sel darah merah dah fokus, sel darah putih dah fokus. One more. Excellent guys. Platelet. Can I erase this guys? Boleh padam ke? Siapa nak salin ke, ambil screenshot quickly guys. Boleh padam Boleh padam. Okay. I will erase this. Pay attention dalam teaching student pastikan okay you give attention over here. Sebab semua benda ni adalah benda-benda penting. Okay, come we focus on platelet. What they said about platelet. Okay, ketiga adalah platelet nama dia. Platelet ni merupakan fungsi dia adalah untuk sistem pembekuan darah. Ingat, dia digunakan untuk sistem pembekuan darah. Keyword. Ada yang ramai di antara kita, apabila dia cedera, darah dia tu tak cepat beku. Is it anyone like that? Over here in my class, my student, anyone like that? Walaupun cedera tu cedera yang kecil sahaja, just a small wound or small cut, but heavy blood loss. Darah keluar dengan banyak, sampai dah pening-pening dah, macam nak pingsan. Don't worry, I won't mention your name. You just tell me, because I will tell you what you're supposed to do next. Ada sesiapa? Okay, ada 1, 2, 3, 4. I won't mention the name, no need to worry. Ini private and confidential among us. Okay.
This is what you're supposed to do. First of all, dengar this is what you're supposed to do. Go to a clinic. Okay, go to a clinic. You must explain to the doctor. Okay, doktor, saya ada masalah. Masalah apa? Darah saya tak cepat beku. Okay, let them know. Lepas tu doktor akan tanya, cedera macam mana? Cedera yang kecil je doktor, tapi darah banyak keluar. Dia tak beku. So, doctor will tell you what is wrong. Dia akan ambil blood sample, dia akan beritahu sebab pembekuan darah ni ada pelbagai faktor. Kita kekurangan kalsium pun boleh menyebabkan benda tu berlaku. Okay? Not enough of calcium, this thing will happen. Not enough of vitamin D also can happen. I repeat again. Not enough of calcium, benda ni boleh berlaku. Not enough of vitamin D, also this thing can happen. Sebab kalsium dengan vitamin ni penting. Ni ada seorang student tanya soalan ni. Sir, I took ATT injection 2 days ago and I feel something heavy there. Why? Some kind of reaction is happening over there. What you supposed to do? Don't be panic, be relaxed, everything will be fine. This one is normal. Dia sama seperti BCG. Okay? Are you talking about tetanus injection, student? I don't want to mention the name. But are you taking tetanus injection? Okay, benda ni normal. Okay? It's just a normal thing. Later everything will be fine. Okay? Jangan panik. Benda ni biasa. Jangan letak apa benda pun. No need to put any hot kind of things. Tak payah. Don't apply anything. Just leave it. Biarkan saja. Kalau you demam teruk ke apa, quickly go to hospital. Don't go to clinic. Quickly go to hospital, okay? Straight away masuk emergency, okay? Dia akan tengok. Okay, dengar. Okay, so kenapa darah tak beku? Itulah saya kata, kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, ini semua boleh menyebabkan masalah tu berlaku. Lagi satu, badan kamu ni kekurangan platelet. Ada student tanya, why blood have to beku, sir? Very easy, let me tell you something. Bayangkan, ini merupakan saluran darah kamu. Okay, ini merupakan kulit kamu. Sekarang dah bocor. Apabila bocor, darah keluar. Apabila darah keluar, apa terjadi kepada kandungan oksigen? Dia akan berkurang. Apabila kandungan oksigen berkurang, kita akan rasa pening. Jadi darah keluar dengan banyak sebab dia tak beku. Kedua, benda ni dah buka, so apa yang boleh masuk? Patogen boleh masuk ke dalam. Could be virus, could be bacteria, dia akan masuk ke dalam. So bila dia masuk ke dalam, what happen over here? Akan berlaku infection, jangkitan. Look, we want to avoid this kind of complication. Ada student tanya, sir, bagaimana kita dah dapat darah tinggi? Kita makan garam dengan banyak, boleh dapat darah tinggi. Bukan saja garam dengan banyak, you always thinking about something. Example like exam, tension. Don't be like that. Ini semua boleh menyebabkan darah you jadi tinggi. You akan dapat tekanan darah tinggi. It's not good. Okay ya. So guys, okay, kita continue. Okay, ditanya semasa saya lihat darah saya rasa pengsan. Itu lain. Itu fobia. Contoh penyakit kancing gigi, right sir? Exactly. Jika you tak ambil tetanus, you boleh dapat kancing gigi. Okay. Bagi platelet, platelet pun sama seperti sel darah putih. Dia tiada bentuk yang tetap. Tiada bentuk yang tetap. Bukan saja tiada bentuk yang tetap, dia tiada nukleus pun. Okay? Bukan saja tidak mempunyai bentuk yang tetap, dia tiada nukleus pun. No nucleus also. So dia merupakan satu fragment, satu cebisan yang kecil. Maka apa yang akan berlaku di dalam sistem saluran darah kita ni, dia akan ada satu benda yang kecil-kecil. So benda kecil-kecil ni dia akan pergi dekat kawasan ni. Okay, ini merupakan kawasan yang bocor, right? So benda kecil-kecil tu dia akan menjadi seperti glue, seperti gum. So lepas tu dia akan seal this entire place. Bila dia seal,
Darah boleh mengalir seperti biasa, mikroorganisma pun tak boleh masuk. So what happened? Your blood pressure will back to normal, 120/80. Kita kena maintain benda ni. We supposed to maintain this 120/80. We need to maintain that. Biasanya accident yang teruk-teruk, what will happen? Accident yang teruk-teruk, mereka akan apa? They will ask you to hold. Okay, kalau ada bleeding, dia akan suruh you hold kuat-kuat, ataupun dia akan letak ais. Tahu kan benda ni semua? Okay, so you letak ais, you hold it, so dia akan berhenti. Kenapa? You want to bring back to the normal heart rate and blood pressure. Boleh faham setakat ini, student? Okay, banyak benda kita belajar hari ini. Siapa nak salin, boleh salin pun. So inilah ciri-ciri platelet. Platelet ni seperti serpihan. In English we call fragments. Okay, dia seperti serpihan. The small dots like this. This is how they will look alike. Okay, dia tidak mempunyai suatu bentuk yang tetap. Nanti student, apabila you masuk ke universiti ke college, you akan belajar satu topik tentang darah sahaja. Okay, you only learn about darah. Okay, ada student tanya, sir, why bacaan tekanan sistolik lebih tinggi daripada bacaan distolik? Itulah saya kata, sistolik kamu paksa darah tu keluar daripada badan, daripada jantung. Okay, kamu paksa dia keluar. Distolik ni kamu terima sahaja. So masa nak keluar, you memerlukan suatu tekanan yang tinggi. That is the reason biasanya dia banyak. Okay, now we only got 3 minutes. Dengar In the 3 minutes, what we going to learn? We going to learn about plasma. Plasma merupakan sejenis cecair yang berwarna kuning. Okay. Dalam plasma ada apa? Dalam plasma ada dua benda. Satu merupakan benda yang berguna dan lagi satu merupakan kumuhan, yang benda yang perlu disingkirkan. Itulah plasma. Benda berguna pun ada. Benda yang perlu disingkirkan pun ada. Contohnya kelas, dalam plasma ada air. Dalam plasma ada gas yang larut. Oksigen pun ada, karbon dioksida pun ada. Dalam plasma ada nutrisi. Glukosa, asid amino, vitamin, mineral, ada dalam plasma. Dalam plasma ada hormon. Tahu kan hormon? You know right, what does it mean by hormon? Suatu bahan kimia. Okay, you will have a feeling. Example guys, you know what is feeling, right? I hope so all of you know what is feeling. Feeling means like fear, happy, love. Let's say you look at someone that you like the most. What do you feel suddenly? You go to school, you look at the person. It could be boy or girl, or maybe your teacher. Okay, you like the one teacher. Okay, you will feel so happy. Kenapa you ada happiness tu? Disebabkan oleh hormon. Boleh faham Lepas tu dia ada macam-macam lagi. Semua benda yang berguna. Okey. Apabila kita masuk dekat benda yang kumuhan dia dikenali sebagai urea. Okey. Dia ada urea. Enzyme. Okey, I can include lah enzyme tu boleh. Okey. Dia ada urea. Selain daripada urea, dia ada apa? Toksik yang perlu disingkirkan. Okey, bahan kimia yang perlu disingkirkan daripada badan. So, we already learn about everything guys. Kita belajar pasal darah. Kita belajar apa tu darah. Dalam darah ada apa contoh-contoh dia, berapa komposisi dia, cara untuk mendapatkan dia, kaedah emparan, bahagian bawah, bahagian atas, berdasarkan ketumpatan. Semua benda kita dah habis dalam masa 1 jam. We already done everything in this 1 hour. So the last 1 minute, any question you can ask to them. Semua faham The thing is, I want all of you to understand. Faham ke tak? Faham? Cikgu, plasma ada apa? Ni lah. Saya sudah bagi tahu dekat sini. Can understand? No questions. So minggu depan student okay, dalam minggu depan kita akan masuk bahagian tubuhan. That is the last part. No. Kita akan masuk kepada bahagian kumpulan darah. Selepas kumpulan darah dah habis, kita terus akan masuk kepada bahagian tubuhan.
Okay, dah habis tumbuhan, that's it. Maybe in this lagi 2 atau 3 minggu lah, maybe some more 2 weeks or 3 weeks we will finish this. What is urea? Urea adalah bahan buangan. Example, your urine. And that is what we call urea. Okay. If we want to be doctor, we will study in English or Malay. Jawapan dia adalah English. We will learn in English. Any question? Cikgu, plasma ada bentuk. Plasma tiada bentuk. Look at the water. That is how plasma will look like. Exactly like a water. Dalam vaksin ada apa? Dalam vaksin ada mikroorganisma yang telah dimatikan ataupun dilemahkan. But why we learn in Malay in school? That is a very good question, which is I also have no answer to that. Okay, satu soalan yang bernas, but I cannot answer that. Any question, guys? Nothing. So by that, I will see you next week. Take care. Goodbye. Study hard, guys. Okay. Have a nice day, all of you. Take care.